Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan rumah roboh dan 5 buah keluarga yang memerlukan bantuan membaik pulih rumah menerima sumbangan keuangan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan jumlah keseluruhan RM97,800. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku ahli lembaga pengarah dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Sumbangan bertujuan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dan golongan yang memerlukan bantuan dalam meneruskan kehidupan harian mereka. Penyampaian sumbangan berlangsung petang kemarin di Ibu Pejabat Yayasan. Orang ramai perlu meningkatkan kewaspadaan ketika negara Brunei Darussalam akan memasuki monsun timur laut yang dijangka berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2024. Semasa tempoh 2 bulan pertama monsun timur laut iaitu musim tengkujuh, cuaca negara pada lazimnya menerima jumlah turunan hujan yang tinggi berbanding bulan-bulan yang lain. Semasa tempoh itu cuaca negara tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Cuaca tidak menentu dijangka bagi beberapa hari sehingga Ahad 24 Disember disebabkan oleh pertembungan luruan angin sejuk dengan satu sistem tekanan rendah yang menjadikan keadaan atmosfera lebih lembap dan seterusnya meningkatkan pembentukan awan hujan. Hujan berpetir sekali-sekala berlaku dan kelajuan angin kencang boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan berpetir. Di perairan Brunei, keadaan laut dijangka berombak di paras sederhana ke bergelora dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 2.0 meter. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat, terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Risiko pokok tumbang dan tanah susur juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Keadaan laut adalah berbahaya bagi operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi dan sukan laut. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan berjadual ke atas saluran paip gas akan dilaksanakan oleh syarikat minyak Brunei Shell BSP hari ini dan esok. Kerja-kerja tersebut berkemungkinan besar akan menjejaskan bekalan tenaga elektrik secara sementara dan berkala selama beberapa jam ke sebahagian besar kawasan di daerah Brunei dan Muara. Berikut jadual kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan berjadual tersebut. Persidangan Youth for Inclusion Starts with You and I, anjuran Girl Guide Singapore GGS diadakan bagi membantu meningkatkan kemahiran kepimpinan, kualiti, potensi dan kapasiti ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Petang kemarin, 7 ahli persatuan berkenaan bertolak ke Singapura bagi menyertai persidangan tersebut. Diadakan sehingga 24 Disember ini, persidangan diisi dengan pelbagai sesi bengkel. Pengisian program akan menekankan 2 SDG iaitu mengurangkan ketidaksamaan dan juga perkembangan ekonomi.
Tawaran harga menarik di samping sentiasa kreatif dan inovatif memenuhi cita rasa pelanggan antara rahsia kejayaan sebuah perusahaan pembuatan baju T tempatan sehingga dikenali ramai. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti laporannya bersama Hadi Fadil Kipli. Syarikat Wisa memulakan perniagaan dengan pembuatan baju kurung sehingga menjadi satu perniagaan yang dikenali dengan pembuatan cetakan digital. Kami juga menyediakan berbagai jenis fabrik iaitu dry fit, interlock, cotton dan lakos. Dan di samping itu juga kami menyediakan perkhidmatan pembuatan sulaman logo iaitu menggunakan logo berkomputerized yang heavy duty dan boleh menyulam 12 logo sekali masa. Seperti pengusaha lain, Dayang Suzana juga mengongsikan cabaran yang dihadapi dan cara mengatasinya sepanjang berkecimpung dalam bidang perniagaan. Dari segi raw material, kami mendatangkan jenis kain yang berkualiti tinggi, ini kosnya semakin tinggi dan penyimpanan stok storage kami yang terhad. Satu lagi cabarannya ialah pelanggan semakin kreatif dari segi platform online. Cara mengatasi, kami di Wisa sentiasa melihat dan memerhati perkembangan trend semasa untuk kami tampil dengan idea-idea yang baru dan bertindak dengan cepat dan pantas. Strategi pemasaran juga sangat penting dan sengit. Tawaran mesti sentiasa menarik dan terbaik. Kekal konsisten, terus menggunakan platform sosial media dan online. Pemilik syarikat ini juga berharap agar syarikatnya akan menjadi sebuah pusat percetakan sehenti di negara Brunei Darussalam. Hadi Fadil Kipli melaporkan untuk Berita RTB. Bermain kikik merupakan salah satu permainan tradisional yang sampai saat ini masih sering dimainkan meskipun zaman berlalu. Namun ia tetap memiliki tempat tersendiri di hati penggemarnya. Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Bermain kikik biasanya diadakan di kawasan terbuka agar mudah untuk dikendalikan. Ia merupakan hobi yang tidak memerlukan modal yang banyak kerana pembuatannya yang mudah. Kalau main kikik ni mula paling awal start dari 8 tahun. Lama-lama kebiasaan kami start yang berkikik sebesar-besar macam ni start 2011. Pengalaman main kikik kami jauh perjalanan sampai kadang-kadang sampai Tenggiri. Di era globalisasi ini, permainan tradisional kurang mendapat sambutan. Oleh itu, pendekatan yang sesuai adalah perlu bagi memartabatkan dan melestarikan seni permainan tradisional di negara ini. Ini penting agar generasi akan datang mengetahui dan melindungi permainan warisan daripada nenek moyang kita ni. Muhammad Dada Citwa melaporkan untuk Berita RTB. Keputusan Peperiksaan Pra-Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei Pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB tahun 2023 bagi calon-calon Pra-U1 dan Pra-U2 di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah telah dikeluarkan. Daripada 390 orang calon iaitu pelajar Pra-U1 yang menduduki peperiksaan Pra-STPUB, 388 orang calon memperoleh sekurang-kurangnya satu jayit kepujian iaitu meningkat sebanyak 0.18% daripada pencapaian calon tahun 2022. Manakala 281 orang calon daripada 285 orang calon telah lulus dalam peperiksaan STPUB iaitu peningkatan sebanyak 3.34% daripada tahun lalu. Calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut bolehlah mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing.